guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Akhirnya masa yang dinanti-nantikan sahabat-sahabat semua. Karena apabila ramai yang memperkatakan ayah kalau sudah diambil keterangan, sudah disiasat, lepas tu tiada tindakan, lepas tu tiada tindakan apa-apa, tidak dibicarakan, tidak masuk penjara. Itu antara persoalan-persoalan yang seringkali ya dikatakan oleh warga maya. Namun sahabat semua, mungkin anda lupa hari ini saya ingin memberikan update yang mengejutkan kita. Beberapa bulan yang lalu di dalam PRN ya, kalau saya tidak silap, Sanusi ia telah membuat satu kenyataan yang dianggap menghasut dan juga menghina kuasa raja-raja. Dan selepas itu beliau memohon maaf, namun siasatan diteruskan dan agak lama ya kita tidak mendengar perkembangan berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan perkembangan ya berkaitan dengan pendakwaan dan juga perbicaraan melibatkan Sanusi, Menteri Besar Kedah ini. So ini dia sahabat semua. Kalau ada di antara yang anda berkata, Allah tiadalah pendakwaan ini tidak akan masuk penjara dan sebagainya. Jadi esok adalah pada 22 Julai 2024 perbicaraan Sanusi ya dikatakan atas dakwaan menghasut dan juga ya menghina kuasa raja-raja akan berlaku pada hari esok. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan kita semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Tuduhan menghasut ya bicara kes Menteri Besar Kedah di jadual bermula esok. Jadi ini antara kenyataan media ya, yang mana dikatakan esok akan berlangsungnya perbicaraan itu. Jadi perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Noor atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu perlantikan Menteri Besar Selangor dan juga penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik dijadwalkan bermula di Mahkamah Tinggi Shah Alam esok. Jadi semakan sistem mahkamah mendapati, kes itu akan didengar Hakim Datuk Aslam Zainuddin pada jam 9 pagi. Jadi kita akan berikan sedikit juga update ya berkaitan dengan permulaan perbicaraan kepada Menteri Besar Kedah ini. Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Sanusi mengesahkan perkara itu ketika dihubungi oleh bernama hari ini. Pada 18 Julai ya tahun lalu, 18 Julai, Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Selayang atas dua pertuduhan dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 1 Februari lepas untuk dibicarakan. Sanusi juga telah mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara untuk membatalkan dua pertuduhan dihadapinya. Bagaimanapun representasi itu telah ditolak oleh Jabatan Peguam Negara. Selain esok, mahkamah sebelum ini menetapkan 23, 29 dan 30 Julai. Ada 3 hari ya. Serta 5, 6, 9, 12, 13 dan 23 Ogos ini adalah untuk perbicaraan. Jadi Sanusi akan sibuk ya hujung bulan ini beserta dengan sambungannya pada bulan hadapan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara Kampung Bendahara, Gombak Setia pada 11 malam 11 Julai 2023. Dia juga didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1, kurungan B, Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1, akta yang sama yang membawa hukuman maksimum 3 tahun atau denda 5.000 ataupun kedua-dua jika sabit kesalahan. Itu dia sahabat semua. Jadi kalau Sanusi didapati bersalah, maka hilanglah riwayat beliau untuk menjadi Menteri Besar di negeri Kedah. Jadi inilah dia Panglima Perang, Panglima Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua, yang diagung-agungkan, diangkat-angkatkan oleh penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Rupa-rupanya seorang penderhaka, sahabat semua. Apa tidak? Ya, apa yang menyebabkan beliau didakwa ini adalah melibatkan dua perkara. Yang pertama, melibatkan Sultan Selangor, memperlekeh dan menghina kuasa melantik Menteri Besar Menteri Besar Selangor. Dan yang kedua adalah yang di Pertuan Agong, begitu
begitu tidak bertanggung jawabnya mereka ya. Sehingga raja-raja, institusi diraja ini dijadikan bahan politik mereka. Dan memperkatakan ya bahwa kuasa beliau juga dikatakan memperlekeh kuasa yang di Pertuan Agung ya dalam menubuhkan kerajaan perpaduan. Itu dia. Jadi apa pandangan Anda sahabat-sahabat semua ya kepada penderhaka nasional ini? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi berita yang menggempakan sahabat semua. Apabila dikatakan kediaman markas sokong aktiviti pengganas bekas pensyarah didakwa. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ya, pengganas siapakah individu itu? Namanya adalah Abdullah Daud yang berumur 70 tahun, berdepan 4 pertuduhan antaranya menanam ideologi keganasan. Jadi bekas pensyarah Universiti Awam dan seorang kontraktor dibawa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas pertuduhan menyokong dan memiliki bahan berkaitan kumpulan pengganas Islamic State. Bekas pendidik itu, Abdullah Daud 70 tahun, mengangguk faham terhadap 4 pertuduhan dibaca oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Fatihah Zahari, namun tiada pengakuan direkodkan. Bagi pertuduhan pertama, warga Mastu didakwa menggalakkan berlakunya perbuatan pengganas dengan cara menanamkan ideologi keganasan. Abdullah turut didakwa membenarkan perjumpaan diadakan di dalam rumahnya di Kampung Melayu, Kangar, Teberau, Johor Bahru untuk menyokong aktiviti keganasan antara 3 September 2023 hingga 14 April lalu. Lapor utusan. Bagi kedua-dua pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 130G dan Seksyen 130HE Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Bekas pensyarah itu turut dituduh memiliki 2 buku bertajuk Hikayat Dinul Islam dan Tarbiyah Jahidiyah, serta 2 buku digital dan 2 buah video dalam telefon bimbit yang merupakan bahan mempunyai kaitan dengan perbuatan pengganas dan kumpulan pengganas IS. Bagi pertuduhan itu, dia di bawah Seksyen Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah peruntukan yang sama, yaitu penjara tidak melebihi 7 tahun atau dengan denda, dan hendaklah dilucutkan mana-mana bahan tersebut. Dalam prosiding sama, seorang kontraktor turut didakwa memiliki item berunsur keganasan dan berkaitan dengan AS dalam telefon bimbit dan komputer riba. Tertuduh Muhammad Awang, 48 tahun, hanya menyatakan faham selepas pertuduhan itu dibacakan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di rumahnya Taman Jaya kira-kira jam 7.05 pagi pada 23 Jun lalu, dan didakwa di bawah Seksyen 130JB kurungan 1E Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun ataupun denda, dan hendaklah dilucutkan hak bahan-bahan berkenaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Unit Jenayah Berat Jabatan Peguam Negara Ruliza Abdul Majid dan Lina Hanami Ismail, manakala kedua tertuduh tidak diwakili peguam. Timbalan Pendakwa Raya memandangkan tiada jaminan ditawarkan ke atas kedua tertuduh berikutan mereka ditahan di bawah Seksyen 13 Akta Keselamatan, langkah-langkah khas SOSMA yang didakwa dengan kesalahan keselamatan. Hakim kemudian memberitakan tiada jaminan terhadap semua tertuduh dan menetapkan 18 September ini tarikh sebutan semula kes serta kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi itu antara dua perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama yang tadi berkaitan dengan Menteri Besar Menteri Besar Selangor pula, maafkan saya, Menteri Besar Kedah ya. Mungkin ramai yang tidak memberikan perkembangan berkaitan dengan isu ini, tapi inilah perkembangannya sahabat semua. Esok akan bermulanya perbicaraan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi ini kerana 2 pertuduhan membuat hasutan ya berkaitan dengan Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agung, dan ya individu sokong pengganas telah didakwa. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.